Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah. Ada tanda tangan. Buka gambar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan lah. Saya nak baca doa ni. Faham. Nampak sikit macam Faris tu. Nampak dia angkat tangan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahluna 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita doa juga semoga Syed kita punya kawan ni sihat sentiasa. Amin. Amin. Saya sakit apa saya tak share apa saya. Dia kena sembang Ustaz Ayla. Dia rindu dekat saya lah. Bismillah. Okay. Kita sambung bagi nampak muka sikit. Agaknya saya tak ada tengok muka, tak ada orang. Nak buka kamera Ustaz. Buka kamera lah, bagi nampak sikit lelaki-lelaki ni, buka lah kamera. Tu. Muka tak sihat Ustaz. Okay, dengar hari ni kita belajar tajuk yang sama. Sambung balik bab jenayah dalam Islam. Cuma hari ni kita belajar lebih ke depan, dan minggu lepas kita belajar tentang hudud. Berapa hukum hudud yang kita ada? 7. Okay, Farhan sebut satu. Qazaf. Ridwana sebut. Saya dulu. Okay, Rusdi. Zina. Okay, sebut Syed. Saya tak ada. Syed. Siapa saya sakit? Faris. Sebut hukum. Saya sakit tak sebut. Burah. Apa burah? Burah tu maksudnya apa burah? Apa tu? Apa tu? Apa burah? Demonstrasi. Bukan demonstrasi. Apa burah? Pemberontak. Mumtaz. Baiklah. Baiklah. Haziq, satu je Haziq. Dia bukan demonstrasi, pemberontakan. Okey, Haziq, lain. Saya tak masuk minggu lepas tak. Tapi kan saya dah bagi video tu. Yo. Saya tak tengok. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim anak muda. Astaghfirullahalazim. Okey, Kerol, sebut satu hukum. Kerol tidur. Kerol. Mana Kerol ni? Taslina. Ingat Taslina? Baiklah Taslina. Zulaikha, apa hukum Zulaikha? Saya cakap dengan saya Ustaz. Okey, Farhan lah. Cepat Farhan. Murtad Ustaz. Murtad lagi. Hirabah Ustaz. Apa mana hirabah? Hirabah perang. Okey. Itu hukum hudud. Lepas ni kita masuk dalam bab qisas. Okey, qisas ni saya cerita sikit latar belakang dia. Qisas ni dia memberi kesan. Itu mana bahasa dia. Okey, kesan ni dia akan memberikan apa perlu buat qisas. Okey, kita tengok satu persatu Sebelum kita lebih baca dulu. Saya lupa bagi ni dulu. Okey. Sorry. Share ni. Okey. Baca sikit kan? Pengertian qisas. Okey. Pengertian qisas. Bahasa. Mengikut kesan yang ditinggalkan. Ya, itu masuk bahasa qisas. Macam kita bahasa kalau dalam Quran ni disebut qisasul Quran. Kisah-kisah Al-Quran. Jadi dia ada makna dua makna. Kisah ni ada kesan, kisah ni pun ada makna cerita-cerita. Jadi cerita yang beri kesan, pengajaran, pedoman. Itu maksud qisas. Okey. Istilah dia? Dari segi istilah, menghukum penjenayah sama seperti perbuatan yang telah dilakukannya terhadap mangsa yang melibatkan fizikal, sama ada perbuatan membunuh atau mencederakan anggota. Okey, pertama tengok. Dia menghukum penjenayah. Okey, so si A dia pukul si B. Lepas tu dia kata melibatkan fizikal. Si A dia butakan mata si B. Macam tu. Ataupun si A bunuh si B. Ataupun
CA dia patah, dia main bola, dia tackle CB tu sampai patah dia punya kaki sampai tercabut. Sampai tercabut. Oi. Bila kalau tercabut, tu akan jadi qisas. Jadi qisas ni kita nak faham apa perlu kita buat. Jadi orang tu kita nak contoh jadi CA tadi dia cucuk mata CB sampai mata CB tu hilang. Jadi qisas tu adakah CB ni nak pergi balas balik kat CA, aku nak cucuk mata kau balik. Mata aku dah hilang, aku nak mata kau balik. Macam itulah. Jadi ini yang dibincang oleh para ulama, apa yang perlu kita buat. Okey, faham ah? Okey. Faham tak? Okey, baca lagi Pak Rusdi. Okey, saya tak. Dengar suara saya tak? Boleh kuat sikit. Okey, kuat sikit tak? Okey. Dengan berlagu. Dalil dengan berlagu. Ya. Ya. Dalil pensyariatan qisas. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Artinya, Sambung sikit apa ayat dia sampai dah? فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Sambung lagi. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Okey, sadaqallahu azim. Mumtaz tak? Mumtaz. Maksudnya ingat hafalan tu ada di dada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kita sambung. Mana dia? Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang. Dalam perkara orang yang mati dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Okey, ini yang pertama. Al-Quran sebut tentang qisas. Dalam Quran ada 4 tempat Allah menggunakan perkataan qisas. Okey, tengok kita pergi lanjutan bacaan yang Rusdi baca tadi. Ini penting ayat tadi mesti baca lengkap dan diikuti ayat selepasnya. Jadi pelajar-pelajar semua kebanyakan dah hafal. Jadi kalau ulang tadi dia akan memantapkan kita punya keimanan. Tengok Tadi okey, nampak slide tu? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey, sorry ayat ni. Okay, tadi sampai kat sini faman ufiya lahu. Sampai kat sini walakum fil qisasi hayatun. Ni ada 2 lagi qisas kat sini. Okay, ada berapa perkara kat sini? Pertama kat sini qisas kat sini. Baru siapa faman ufiya lahu. Ini ayat seterusnya. Dia minta dia maafkan apa dapat tu, apa nak kena buat. Okey. Jadi ada 3 qisas. Pertama, kita nak bahaskan orang dengan orang. Kalau CA bunuh CB, kalau adakah perlu qisas? Qisas tu maksudnya kalau B tu dah mati, adakah waris CB tadi nak jumpa CA, kamu telah bunuh CB, aku nak bunuh kau boleh. Adakah Islam membenarkan begitu? Macam tu. Faham tak tu? Faham tak? Itu makna qisas. Makna qisas. Jelas? Jelas tak? Dalam kisah sebenarnya ada 2 pula. Sekiranya si A bunuh si B, lepas tu waris ni dia tengok si A, tak apalah, kami terima qada dan qadar. Kalau kita baca dekat ada barat tu, saya lupa, nanti saya bagi dia punya tu. Orang bukan Islam, dia bunuh anak dia dan bapak dia ni terkejut, mahkamah barat terkejut, bapak dia maafkan anak pembunuh anak tadi dan dibebaskan. Itu nak tunjukkan ada rahmat, sehingga kan tak silap saya orang tu masuk Islam. Tak silap saya tapi tak confirm Nanti saya bagi dia punya, saya akan bagi dia punya surat khabar tu. Tapi berlaku di luar negara luar negara. Dia dekat mata barat. Nanti saya akan, itu isu penting lah, bahawa si ayah tadi dia redha. Kalau redha dia boleh dimaafkan, tapi kita akan tengok bagaimana sudut.
Dan ini orang semua terkejut. Uish, ya betul, bapak dia boleh maafkan. Orang semua terkejut. Oh, saya pernah dengar cerita Ustaz. Ya, dan ini digemparkan oleh dunia. Bukan bukan Malaysia, dunia terkejut. Dan orang tu adalah orang Melayu. Orang Melayu, orang Malaysia. Okey? Ya, jadi saya akan bagi kalau akhir kalau saya ingat. Okay, itu yang pertama lah. Okey, kita balik sikit, saya nak cerita seberingkas. Tengok Al-Quran dia sebut al-qisasu hayatun. Qisas ni adalah kehidupan. Itu Al-Quran. Tengok. Pak kira berapa huruf Pak? Faris. Kira Faris berapa huruf? Berapa huruf? Alif, lam, berkira sampai ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Ingat Jadi ada 10. Saya buat kurungan. Sorry. Jadi dah ada 10 perkataan. Okey. Baca pula. Ni saya baca Arab dia. Siapa boleh baca? Cuba baca Faris. Al-qatlu anfa al-qatli. Al-anfa al-qatla. Okey, kira Faris. Berapa Faris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14, 15. Okey 15. Tengok. Bagi sejarah bagaimana Islam mengubah kehidupan masyarakat jahilah. Ni penting. Supaya kamu tahu ni, supaya orang nampak kisah ni bukan benda yang zalim. Okey. Dulu Arab dia guna perkataan al-qatlu anfa al-qatla. Maksudnya bunuh menafikan pembunuhan. Maksudnya kalau hang bunuh warisku, aku akan bunuh keluarga kamu pula. Itu maksud dia. Nampak? Nampak tak? Nampak. Itu perkataan dia berapa? Ada 15 perkataan. Al-Quran guna perkataan al-qisasu hayatun. Ada 10. Dalam kisah ni bukan hanya masuk bunuh, tapi mencederakan. Macam yang kita baca takrifan tadi, dia merosakkan fizikal. Sebab tu kalau Arab, dia hukum tu tak ada. Kalau hang buat patah tangan anak aku akan bunuh terus. Tu cerita dia lah. Jadi Islam ni dia menjernihkan keadaan. Islam ni dia bawa satu perundangan nak menunjukkan ada kesenian dia. Itu pertama dari sudut. Nampak tak tu? Nampak tak? Nampak tak? Maksudnya perkataan al-qisas ni merangkumi 3 makna. Tapi orang Arab dahulu dia guna perkataan ni tapi tak mencakupi makna yang luas. Nampak tak tu? Nampak. Itu sudut pertama. Sudut yang kedua, nak bagi tahu dekat kehebatan Al-Quran ni, supaya kamu nampak Al-Quran ni. Yang pertama, tadi kita nampak Al-Quran diguna satu lafaz yang pendek tapi makna dia luas. Tengok. Dia dipanggil mukjizat Al-Quran. Orang Arab dia guna perkataan yang panjang, perlu cerita panjang-panjang. Tapi makna dia satu saja. Tu saya nak bagi tahu, kalau belajar Al-Quran, kamu bukan sekadar hafal Al-Quran, tapi kamu tahu apa kandungan kalimat tersebut. Ini berbezanya mukjizat Al-Quran dengan bahasa-bahasa Arab. Sebab tu Al-Quran dicabar orang Arab. Kalau hang hebat, hang tulis seperti Al-Quran. Nampak tak tu? Nampak Ustaz. Mukjizat tak mukjizat Al-Quran? Mukjizat. Ya. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ada soalan. Tengok bahasa Inggeris. Ini dalam kitab Bible lah nak beritahu. Okey, baca siapa ni? Haziq. Baca Haziq. Haziq. Okey, baca bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Ya. Bahasa Inggeris. I for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Mak tu That's it. baca tu tak bagi yang hitam tu. Ampun tu. Produce 21. Mana ada satu bahasa Inggeris apa? 24. 21, 24. 24. Okey. Tengok. Bible, ni kitab Bible lah. Exodus. Dia pun guna apa makna eye for eye? Mata untuk mata. Mata ke mata. Untuk mata, bukan mata ke mata ke mata. Bukan. Itu nak bercinta. Bukan. Itu. Ya Allah, Resti. Okay, ini maksudnya kalau kamu cederakan mata aku akan cedera mata kamu. Itu. Tooth for tooth. Tu maksudnya Gigi. Ni.
Gigi. Kamu patahkan gigi saya satu, aku patahkan gigi kamu satu. Macam tu. Hand for hand. Tangan. Ya, tangan tu dia bukan luka tau, dia potong. Hilang Kerak pun. tangan aku, hilang kan. Oi. Jadi kena potong tangan tu balik. Okay, foot for foot, Kaki. kaki untuk kaki. Sama juga lah. Dia pergi ambil parang, dia kerat kaki kawan dia. Pun sama lah. Ya Jadi Allah. Bible pun mengiktiraf benda ni lah. Maksudnya benda ni nak bagi tahu, kalau nak bagi tahu bagaimana semua agama, bahasa mudahnya ada perbezaan sikit, tapi nak bagi tahu kalau kita buat kecelakaan, kita buat benda yang tak baik, hukum tu ada. Macam tu. Semua maksudnya ini kezaliman tu. Tu orang kata Kristian tak Kristian, semua menolak penindasan. Jadi kalau nampak Kristian, hang pun sama juga. Hang kata jadi kita boleh bagi tahu kita bersetuju dalam bab kalau kamu tak boleh rosakkan saya tak boleh rosakkan kamu. Jadi semua tak ada macam orang kata Kristian boleh bunuh orang Islam pun tak boleh. Faham tak tu? Faham. Faham tak? Okey. Itu yang Ustaz. pertama lah. Ya. Exodus tu apa? Exodus nama kitab. Nama kitab. Dia banyak macam dia banyak macam chapter lah. Exodus saya pun tak ingat lah, tapi dia punya nama kita macam surah. Surah tapi dia ni banyak kitab. Banyak kitab. Okey. Boleh? Boleh tak? Okey. Itu yang pertama. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada. Okey. Diteruskan. Pergi kepada seterusnya. Sorry. Okey. Tadi okey, sambung. Saya minta Syauqi. siapa? Syauqi, baca Syauqi. Baca tu. Ya, baca. Allah, Ki baca Ki. Ki, bagi salam macam Ki. Waalaikumsalam. Morning Ki. Baca Syauqi. Boleh tak? Baca je. Yang Arab dulu saya. Arab lah Quran. Ikut dulu. Iyalah. Cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aini bil-'aini wal anfa bil-anfa wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinna wal juruha qisas. Ki, salah baris Ki. Tak ada lagu Ustaz, tak sedap. Ulang balik ke Syauqi. Macam Rusdi tadi ada lagu. Nice. Macam lah. A'udzubillah. Macam tu Oh, lah. sedap Ustaz. Ustaz payung Ustaz, payung saya Ustaz. Cepat Syauqi. Sekali lagi baca. Okey. Ki, tengok baris tu lagi. Mana? Baris mana? Tengok baris tu. Tadi dah 2 kali salah baris. Tadi salah mana baris? Kau baca Baca dulu. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Masya Allah. Allah. Okey, mana dia? Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam Ki, berlagu juga Ki. Dan kami Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oh, subhanallah nazim. Okay, jelas saya tadi benda yang sama dah. Tadi kita nampak tadi saya akan ulangkan balik. Qisas ni tengok, dia bukan hanya bunuh saja. Kalau mata anggota badan tadi kan kita baca dia ada dia punya tafsiran tadi kan. Makna tadi pertama iaitu dia bunuh ataupun mencederakan anggota badan. Jadi samalah. Mata dengan mata, gigi dengan gigi, hidung dengan hidung. Tadi tak boleh lah. Contohnya si A dia butakan mata si B. Lepas tu si B tu aku tengok mata dia tak nak lah. Aku nak butakan dia punya, aku nak rosakkan hidung dia. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti sama. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Macam tu. Kalau contoh Rusdi pergi buat dekat Muaz. Rusdi cabut gigi Muaz. Cabut gigi tumbuk lah. Rusdi tumbuk Muaz sampai cabut gigi. Ya Lepas tu Allah. Muaz geram dekat Rusdi, dia pergi potong telinga Rusdi. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Ustaz, Tak boleh. Sebab dia tak sama. tak sama kan? Tak sama. Sebab tu dia qisas ni dia sama. Ustaz, Ya. maksudnya kalau kita gurau cubit sikit tak payah sampai nak bertumbuk kan Ustaz kan? Ya betul. Itu dipanggil bergurau. Ya. Orang panggil kalau dalam bahasa Arab, kalau bergurau ni dia ada pepatah tersebut. Sukutul adab bainal arhab. Adab ni tak ada kalau antara kaum kerabat. Jadi kalau kita rasa sayang kawan cubit-cubit itu manja-manja, itu biasalah, normal. Tapi bertumbuk-tumbuk tak boleh gitu. Faham ah? Okey. Okey, kita sambung balik kita punya tadi. Jelas tu nak bagi tahu dalil tadi. Ingat ayat Quran tadi penting kat situ supaya kamu faham apa tu qisas, bagaimana pelaksanaan. Sebab saya nak pergi tunjuk kat sini. Pertama tadi membunuh ataupun mencederakan anggota. Jadi itu dalil Quran. Jadi kalau kita faham, kita baca dalil dia, mana dalil dia? Al-Quran kata mana? Dekat sini. Membunuh kat mana? Kat sini. Al-qisasu fil qatla. Kalau yang mencederakan anggota badan ni surah apa? Surah apa? Wa katabna alaihim, surah Al-Maidah. Macam tu. Jadi kena ingat kat situ, jadi kita tahu ada hukum dia. Jadi benda ni dalil bersyariatan. Okey. Boleh baca seterusnya? Ya, soalan. Ustaz boleh jelaskan tak apa maksud kalau kita nak balas dengan seimbang Ustaz kan? Tapi kalau kita tak balas, apa jadi Ustaz? Okey, kalau tak balas ni ada dua tadi. Faman ufiya lahu min akhihi. Siapa nak maafkan, itu lebih baik. Tak ada masalah. Fattiba'un bil ma'ruf. Dia kata aku maafkan. Tak apalah. Tapi kalau sampai mencederakan, kita ada hak. Kita boleh tuntut hak kita. Itu maksud dia. Kalau kita nak maafkan macam tak apa redha. Macam tu. Itu panggil suratan takdir. Tapi kalau kita nak tuntut, Islam membenarkan. Itu maksud dia. Boleh? Itu maksud dia. Jadi tak ada masalah. Contoh Rusdi, ada orang pukul patahkan tangan Rusdi, hilang tangan sebelah. Rusdi pun kata, tak apa, aku redha. Ini Allah nak uji aku. Tak apa, tapi kalau Rusdi nak tuntut, Islam benarkan juga. Jadi ada dua. Tak ada masalah. Itu panggil hukum. Hukum ni bukan maksudnya kita nak menghukum, kita nak tangkap orang, kena jatuhkan hukum. Kadang-kadang agama ni dia nak bagi rahmat. Kamu rasa kamu sayang, kamu rasa itu suratan takdir, kita boleh berbincang dalam hal ni. Boleh? Bagi rahmat. Ya, okey. Kita minta siapa boleh baca? Ridwana Ustaz. Okay, Ridwana, baca Ridwana. Petik itu best. Petik. Ridwana? Ya saya. Okey, baca jenis kesalahan. Sekejap dulu. Ayat ini mewajibkan. Ayat ini mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukuman qisas ke atas orang yang membunuh. Ya, okey, ayat tadi ya. Okey. Jenis-jenis. Jenis-jenis kesalahan yang boleh dikenakan qisas: pembunuhan secara sengaja. Pertama. Mana? Pertama, pembunuhan secara sengaja, iaitu dengan niat dan senjata yang boleh membunuh. Contohnya, seseorang menikam orang lain menggunakan pisau dengan sengaja.
Ya, ini kesalahan. Okay, sabar dulu. Kesalahan pertama iaitu dia bunuh CA ni, dia bunuh CB dengan sengaja. Dan aku tengok CB ni kecil besar je macam tu kan. Tak ada kena, aku rasa macam geram dari CB ni, tiba-tiba dia pergi bunuh terus. Oi, Tak sabar. Tak cakap banyak. Ya, jadi CB ni dah mati. Tapi siapa nak tuntut pada dia? Siapa nak tuntut? Siapa yang nak bunuhkan balik tu? Siapa yang nak tuntut ni? Mak ayah dia, Zat. Ya, waris dia. Waris dia. Waris. Mak ayah dia ke ataupun waris dia. Dia tengok, oh kamu bunuh adik aku lah. Ada apa? Dia pergi tuntut. Jadi si A ni pergi tangkap dia macam tu. Okey. Sekarang ni soalan saya. Si A bunuh si B. Lepas tu abang pada si B ni dia pergi tangkap si A, dia pergi bunuh. Boleh tak boleh? Tak boleh, Zat. Kenapa tak boleh? Sebab Dia masih hidup. Dia hidup macam mana? Tak, kisah ni kan tak ada hukum bunuh dengan bunuh. Si A bunuh B. B mati dah. Lepas tu abang si B dia pergi tangkap si A, bawa ke rumah dia. Abang dia pergi bunuh. Kan kisah boleh bunuh. Boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh, boleh? Zat. Sebab undang-undang. Ada undang-undang. Kita ingat dulu. Ni kena flashback balik ni. Sekejap, ingat dulu. Tengok, hukum jenayah ni. Ni, Zat, Tengok. kerajaan dengan pemimpin je, Zat. Ya, Mumtaz. Ya Allahu Akbar. Pemimpin dan kerajaan. Kita tak boleh buat kepala sendiri. Tak boleh buat aku juga lewat. sendiri. Bayar, Zat. Sakit-sakit bayar. Ya, Mumtaz Syed lah. Jadi tak boleh Baik, buat kepala. Tak boleh buat kepala sendiri. Nak tangkap aku, nak bunuh kamu, bunuh adik aku, siap kau. Aku tangkap kau, bunuh balik. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Faham tak tu? Mesti bawa kepada mahkamah. Kena bagi tahu polis macam tu. Jangan buat keputusan sendiri. Kalau buat keputusan sendiri tu panggil apa? Matlamat tak menghalalkan Cara. ya. Itu penting. Niat tak menghalalkan cara. Sorry. Ada niat ataupun matlamat lebih kurang sama. Okey? Boleh Itu kena ingat betul-betul. Kena ingat. Okey, Ridwan sambung. Kedua, mencederakan dan memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Ya, ini pun dengan sengaja dengan sengaja. Bukan dengan tak sengaja. Kalau tak sengaja kita benda lain. Kan? Terpotong. Contoh kan kita pernah lapar lembu. Siapa pernah lapar lembu? Benar. Ya, contoh Farid lapar lembu kan. Farid lapar lembu dengan abang Farid. Dengan abang, dengan ada puak Spice kan? dengan Pak kan. Lepas tu Faris pun dia ingat tangan tu tangan lembu. Tiba tangan Pak dia potong tangan Pak. Potong, tumbuk sekali. Tangan lembu, tangan Pak sama. Jadi macam mana? Macam mana? Tak sengaja tak apa. Tapi memang kena tampar lah Faris tu dulu siap. Jadi hukum ni kena bawa kepada mana? Mahkamah. Mahkamah akan putuskan. Kalau ikut kat sini secara kaedahnya sengaja tak sengaja, kalau ikutkan Pak An Tak sengaja. Pak An boleh minta kisah, boleh tak? Tak boleh, Zat. Tak boleh, tapi ada hukum lain. Nanti kita akan bincang lah. Tapi Faris pun nak potong, Zat. Itu kena niat, itu kan masuk dalam bicara mahkamah. Macam tiba-tiba macam Syed sebut, tangan Pak An macam tangan lembu. Macam mana? Ini kena bincang dalam mahkamah. Baik sikit saya. Sorry. Boleh Boleh? Okay, Ridwan nak baca sikit lagi. Sebelah dia tu. Review. View. Ya. Sorry, trivia. Sorry. Trivia. Mumtaz. Adia tu. Adiah gitu. Adia. Ya. Pampasan. Ataupun Adia tu. Macam tu. Adia tu. Pampasan. Ya. Harta yang wajib diserahkan kepada waris sebagai ganti kepada hukuman kisas yang tidak dapat dilaksanakan. Ya, macam ini maksud diat. Tadi kisah tadi dia bunuh dengan bunuh. Mata dengan mata. Tiba-tiba macam tadi apaan dia contoh Faris tadi dia bukan tak sengaja, dia sengaja macam kata kan. Mahkamah mendapatkan Faris ni sengaja. Tapi Pak An kata aku tak nak potong tangan Faris. Aku nak buat apa kan macam kata kan. Nak duit
8 million. Ya, nak duit. Macam kata Pak An dah tak boleh kerja. Aku tak ada kerja tangan tak ada ni. Buat apa kalau potong tangan Faris aku tak dapat apa pun. Tapi Pak An kata aku nak bawa hukum ni dalam hukum diat. Jadi kita tengok berapa diat yang boleh. Diat ni harta lah, wang. Berapa agak-agak yang boleh kita tuntut? Boleh tak macam 8 juta? Tak boleh Boleh Ustaz. tak? Jadi berapa hukum diat sebenarnya? 50,000. 50,000? Kau baik sikit Faris. Ya. RM1 je kot tangan kau. Abang cakap tengok. Pak An tadi hampir-hampir dapat lah. Mumtaz. Hampir-hampir dapat. 100 lah Ustaz. 100,000 lah Ustaz. Pak An dah 100,000 Mumtaz. Mumtaz. 100,000 Ustaz. Kau baik sikit. Dah jawab dah. Saya tunjuk. Sakit tikam. Aku baru jumpa. Tak apa dah, aku jawab pun kau jawab kau balik. Jumpa kat mana? Aku main sebut je. Tengok ni. Tengok Nampak? Tak nampak. Ui. Baik Macam best. Okey, ini saya tengok umur saya ambil negara luar tu negara luar. Arab Saudi. Dia kena bayar 400 riyad tu bersamaan 400,000. Kes bunuh dengan sengaja 400,000. Banyak tak banyak? Banyak Okey, ni tahun 2011. Tengok Iran. Iran pula Lambo. dapat 100,000. Emirates 200,000. Pakistan 50,000. Malaysia, saya tunjuk Malaysia. Malaysia ni, Malaysia kat sini. Pernah kes yang terbaru, mereka kena bayar berapa? Dapat berapa RM? 10,000 10,000. Sikit ke banyak? Sikit. Tapi ini kes tahun lama punya, cerita lama punya. Cerita lama. Tapi dia pergi kepada ni, kalau ikut hukum agama Islam, tengok. Kalau ikut agama Islam 100 ekor unta. 100 ekor unta. Contoh kalau unta seekor sekarang, contohlah kita sembelih unta sekarang 10,000. Kalau satu ekor unta berapa? 1 juta aja Ustaz. 10,000. 100,000 Ustaz. 100 seekor 10,000. Jadi kalau 100 10, 100, 1 juta Ustaz. 100 juta. 1 juta. Yo, kaya pun buat duit Ustaz. Itu hukum dululah. Tapi sekarang ni unta nak kira pun susah juga. Unta kan. Betul ada kita 1,000 dinar emas. Kita baca dulu kalau suku dinar berapa tu 1/4 dinar berapa ringgit? 1/4 dinar 400 Ustaz. Aja Ustaz. RM4. RM4 Ustaz. Jadi kalau 1 dinar ni 1 dinar baru suku. Contoh kalau 1 dinar mungkin dalam contohlah 1 suku 12. Kalau 12 darab 1,000 apa? 12,000 dinar. Jadi berkurang dalam darab 4 Malaysia 12 darab 4 berkurang apa? 48,000 lah lebih kurang gitu. Lebih kurang gitulah. Saya kena kira betul-betul lah. Saya minta kena kira betul-betul buat matematik balik. Ustaz betul Ustaz. Ya, kena kira balik lah. Okay, tapi yang paling penting tengok negara luar dah buat dah benda ni 100,000. Tetapi tengok ini yang terbaru saya tunjuk terbaru. 1 dinar dah 1,000 lebih. Ni. Ini yang Malaysia buat lah. Masa tahun 2 tahun lepas, 3 tahun lepas ni. Berkenaan dengan kadar ni diat yang sesuai di Malaysia, kami mencadangkan 100,000 sebagai minimum. Okey? Minimum. Jadi kalau tapi nak tuntut 8 juta tu tak boleh lah. Jadi minimum 100,000 kena bincang lebih lah. Kena bincang tu panggil hukum diat. Nampak Ustaz? Ya, jadi benda ni penting lah. Melihat situasi-situasi yang berlaku. Jadi waris ni boleh pelik. Nak macam mana? Dia bukan boleh. Dia ikut kemaafan dia lah. Kalau jiwa dia tenang, kalau dia kata aku dah kaya, bunuh je lah. Itu semua kena bawa kepada bicara mahkamah. Kita tak boleh buat keputusan sendiri. Kita berisi bincang dalam mahkamah. Faham tak faham? Faham. Ya, ada soalan? Ada soalan? Ada. Ada Okey, itu pertama, itu panggil diat. Okey, kita sambung lagi. Kita sambung lagi sikit je habis. Okey. Diat. Okey, siapa nak baca Ban? Tak siapa baca. Okey Ban. Saya minta Taslina Ustaz. Taslina ada tak? Dia ada kelas ni, dia dengar tak tahu macam mana. Orang lain? Saya minta Ustaz Zulaika, Ustaz Zulaika. Zulaika, macam Zulaika? Kepentingan. Syarat?
syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan kisos. Ya. Kisos pembunuhan. Pertama, Ya, okey sekejap. Kisah pembunuhan ni maksudnya orang yang bunuh lah. Pelaku tersebut. Okey. satu balik. Balik. Balik, apa maksud dia balik? Dia dah boleh fikir baik buruk. Bukan. Dia balik. Bukan. Oh, salah. Balik tu dah tu. Balik Dah tu basah. dah keluar air mani. Ya, dah keluar air mani cukup segala-galanya. Itu mana balik. Okey, sambung Zulaikha. gitu. Dua, Pandai berakal. Berakal lah, berakal. Kalau gila boleh tak? Tak boleh Zat. Tak boleh dilaksanakan. Tapi dia masuk dalam hukum lain. Tak macam minggu depan pula. Okey, teruskan. Tiga, bukan asal keturunan bangsa jenayah seperti ibu bapa, datuk, nenek. Okey, ini maksudnya siapa tahu? Maksudnya dia bukan keturunan pembunuh Syria. Bukan ahli keluarga orang tu lah. Macam bukan dia bunuh. Macam mana tu? Dah Zat. Oh, Apa maksud dia? Siapa tahu? Ni dapat saya bagi dia Mumtaz Sofi. contoh kalau dia bunuh anak makcik dia ke. Anak makcik. Bukan Zat. Ya. Bukan dia Akibat. bunuh mak ayah dia Zat. Kalau dia bunuh mak ayah dia gitu Zat. Ya, lebih kurang begitu. Mumtaz. Ya Allah. Ya. Contohlah, kita ambil lebih mudah. Contohnya bapak ni dia bunuh anak dia. Jadi isteri nak tuntut kisas pun tak boleh jadi benda tu. Dia akan jadi hukum hudud lah. Hukum takzir. Benda tu tak jadi kisas lah. Macam ni nak tuntut. Sebab dah sama-sama keturunan. Jadi dia keturunan yang lain. Faham tak tu? Faham lah? Masih tak payah bayar apa Zat? Tak payah apa-apa lah. Contoh Rusdi kan. Bapak Rusdi rotan Rusdi. Sampai tercabut tangan. Uzi rotan balik. Rusdi nak rotan balik ataupun Rusdi nak minta tuntutan diat. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia jadi hukum lain lah. Dia panggil kes dera. Kes dera ni dia tak termasuk dalam hukum kisah tadi lah. Kita pun tak boleh nak potong tangan bapak kita. Kita pun tak boleh nak minta bagi diat. Dia kalau dalam mahkamah ni dia panggil ada akta undang-undang untuk kanak-kanak. Situ ada akta lain lah. Okey? Tu maksud dia. Jadi tak boleh lah kita yang mak ayah macam mana pun. Memang dia contohlah ada kalau kes-kes mak ayah bunuh anak sebagainya. Tak boleh nak masuk dalam hukum-hukum begini. Macam itulah. Okey, faham? Faham Zat, faham. Okey, teruskan Zulaikha. Empat, pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Ya, ini penting lah. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Okey. Teruskan. 5, setaraf dengan mangsa sama ada dari sudut agama iaitu kedua-duanya orang Islam atau kebebasan diri iaitu kedua-duanya merdeka. Ya, ini pun sama maksud dia. Maksud saya mudahkan cerita. Maksud dia orang dua-dua tu orang Islam. Pak Mat orang Islam, Pak Kodi orang Islam. Pak Jadi Mat. Ya, pun sama. Misalkan tapi kalau Pak Mat dia pergi potong tangan Acong macam mana? Dia ikut dia punya agama Zat. Tahu Zat? Macam mana? Siapa tahu? Ni Zat. Kena bawa Takzir. di mahkamah Zat. Ya, kalau bahasa selamat macam Faris, bagi mahkamah. Macam tu. Tu jalan selamat dah. Jalan selamat. Mumtaz boleh. Tapi saya tunjuk balik, tak perasan tadi, saya tunjuk dalam surat khabar tadi yang ada yang 10,000 tadi kat Malaysia tadi kan. Yang ada yang Cina tadi, yang 10,000 yang tunjuk kat Malaysia tadi, ada kes tadi kan. Nampak tak tadi? Yang tadi ni. Nampak? Tak puas Ya, yang saya tunjuk balik. Saya tunjuk balik kes tadi. Fan, kau tengok apa Fan? Main game. Fokus Fan, fokus. Oh baik Zat. Tak ada saya. Soalan nombor 5 Mat kot. Macam panas kat saya. Mat. Okey, saya tunjuk balik ni kes tadi. Ni kan. Okey ni. Ni kan nampak Dore. Ni orang Cina lah. Orang bukan ni lah. Maka Tirmizi dah mengarahkan persoalan ni pembunuh tanpa niat bayar 10,000. Ini kalau baca kes ni maksudnya
Ni. Pesalah dan mangsa terlibat semuanya individu bukan beragama Islam pun boleh tuntut. Dia boleh tuntut diat. Dia dalam negara kita, ini berdasarkan mahkamah lah. Macam Faris tadi sebut, setiap mahkamah ni dia ada undang-undang dia. Jadi kalau dia tak nak, dia boleh tuntut dekat undang-undang lah. Boleh? Boleh Ustaz. Faham tak? Okey, Zulaikha nak tanya ke Zulaikha? Oh, angkat tangan tu nak tanya ke? Tak ada. Oh, okey, tak apa. Okey, itu maksudnya okey, diat ni saya nak ceritakan kisah dengan diat ni dia ikut mahkamah dia boleh pilih. Maksudnya bukan Islam pun boleh pilih, orang agama Islam pun boleh pilih. Faham tak tu? Faham Ustaz. Ya. Ustaz. Okey. Ya. Nombor 5 tu Ustaz, yang last kali tu dia ada cakap kedua-duanya merdeka. Kalau macam zaman dulu kan ada hamba-hamba kan. Ya. Nombor 6 di. Kalau maksudnya kalau hamba yang bunuh, kira hamba tu tak dikenakan hukuman lah. Ya. Contoh hamba Abu Sufyan contoh kan. Lepas tu dia bunuh, contoh dia bunuh. Yang itu kisah yang hamba Nombor 6 di. Ya, okey. Kalau hamba, okey, Saudara Sudin macam mana? Okey, contoh kalau ada seorang tu dia ada hamba. Lepas tu dia tak suruh pun hamba tu kan. Tapi hamba tu tiba-tiba bunuh orang yang merdeka. Ya. Orang yang merdeka tu boleh kenakan hukuman dekat hamba tu ke? Ya. Ya, hamba tu milik siapa? Kalau dia milik tuan dia tu, maksudnya dia akan minta kalau misal kata dia ni sebab dia tu hak milik tuan dia. Tuan tu dia kena jaga. Tu kalau dalam bab penghambaan, dia semua hak milik tu adalah kepada tuan dia. Tuan tu dia akan jaga dia. Itu. Kalau kesalahan memang tuan dia akan ditanggung lah. Itu maksud hamba Oh, okey, faham Ustaz. Itu. Okey? Okey. Zulaikha, sama sekali lagi. Yang terakhir. Darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam. Membunuh orang yang halal darahnya tidak boleh dikenakan kisah seperti orang yang murtad. Okey, yang kita belajar minggu lepas tu yang hudud tadi kan. Misal kata ada CA tadi, dia dah murtad. Lepas tu bila dah diceramah, dah di kaunseling, dah di apa-apa semua-semua, dia pun kerajaan kata kita bunuh dia. Saya kata lah. Lepas tu yang CA ni mati. Lepas tu waris CA ni pergi tuntut. Boleh tak tuntut? Tak boleh. Tak boleh sebab dia murtad. Sebab dia murtad. Sebab hukum murtad ni dia dah dikira halal darah dia. Halal darah. Contoh lain? Contoh lain. Contoh yang kita pernah belajar minggu lepas. Ni Ustaz, burah Ustaz. Ya, Mumtaz. Burah. Tengok, Pak An dia tengok orang main game pun dia boleh, pemikiran dia boleh. Itu yang kita nak. Allahu Akbar. Orang lain dengar dah ni? Dengar Ustaz. Ya, Syoki, aku jumpa dengan Syoki. Ustaz, sekali lagi Ustaz, nombor 6 Ustaz, saya kurang sikit faham. Ya, Syoki, dengar tak jawapan Syoki? Syoki mana Syoki? Nombor 5 dia. Apa Pak An sebut apa dia ni? 6 lah Pak. Apa dia? Allah. 5 yang satu tu dia terbalik kan, nombor Roman. Apa maksud burah Pak An? Rontakan Ustaz kan? Ya. Okey, saya ulang sekali yang. Okey, kan kita belajar dulu. Kalau burah darah dia halal tak halal? Halal. Jadi kalau saya dah belajar minggu depan, kan Syauki ni dia parti pembangkang. Bila parti pembangkang ni, jadi kerajaan pun nak pancung Syauki. Lepas tu Syauki ni abang dia Hazi. Hazi kata dia nak saman kerajaan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab Syauki dah jadi penderhaka macam tu lah. Okey, boleh? Contoh. Boleh? Saya tak faham Ustaz yang darah mangsa tu Ustaz. Sekali lagi. Yang mana? Yang darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam yang tu. Ya, darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam ni maksudnya apa ni? Dia darah tu macam kita lah, kita ni lah terpelihara dari Islam. Kalau dia bunuh, kita boleh bunuh dia balik. Okey. Okey Ustaz. Okey, itu satu isu. Maksudnya kalau A orang Islam, B orang Islam, dia panggil ni hak kita lah. Tetapi ada yang kedua, membunuh orang yang halal darahnya.
halal darahnya. Kita ni kalau kita mana boleh bunuh orang lain. Boleh saya si A bunuh si B? Haram ke halal? Haram. Haram. Tapi ini ada halal darahnya. Seperti murtad lah. Murtad ni dia dah keluar daripada agama. Darahnya halal. Okay. Asalnya haram. Tak bunuh orang semua tak boleh. Tapi ada isu tertentu seperti murtad. Burah. Macam tu. Nampak? Nampak tak? Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Carol, baca Carol. Kisos mencedera anggota badan. Ya. 1. Balil. 2. Berakal. 3. Bukan asal keturunan mangsa jenayah seperti ibu bapa, datuk dan nenek. Okey, kejap. Ni sama macam tadi ya. Kejap. Ni maksudnya sama macam tadi, kes tadi. Maksudnya mak ayah pun tak, kita pergi anak-anak tuntut pun tak boleh. Okey. Dia akan masuk jenayah lain. Okey, sambung. 4. Setaraf dengan mangsa sama ada dia dari sudut agama, iaitu kedua-duanya orang Islam atau kebebasan diri. Ya. Iaitu kedua-dua merdeka. Ya, okey. Sama je. 5. Kecederaan dilakukan dengan sengaja. Ya. Sama, sengaja. Okey, dah jelas. Okey. 6. Persamaan anggota yang hendak dikisoskan dengan anggota yang dicederakan seperti tangan kanan dengan tangan kanan. Ya, ni sama dia mesti sama lah. Kalau tangan kanan dia buat, tangan kanan dia balas. Tak boleh tangan kanan dia nak, dia pergi tangan kiri. Aku tengok tangan kiri dia tu, tangan kiri dia macam power. Saya nak penuh tangan, ya. Kalau orang yang potong tangan kanan tu dia dah tak ada tangan kanan, Ustaz? Itu wallahualam. Nanti saya check balik. Kalau dia tak ada tangan dah, dia nanti saya kena check balik. Saya tak pasti. Okey, Mumtaz. Soalan Mumtaz. Ustaz. Kalau dia upah orang, Ustaz? Okey, kalau upah orang ni dia sebut sebagai, okey, dia bagi istilah dia killing owner. Killing spree. Dia maksudnya upah orang dia akan jadi dua. Tetapi yang diupah tu yang akan dikena. Maksudnya si A upah si B untuk bunuh si C. Betul? Yang si B tu yang kena. Yang kena kisah. Tapi yang mengupahkan tu dia pun akan dikena tindakan juga. Tapi dia akan perlu tengok situasi berlaku. Kalau setengah saya baca tadi, kalau ikut kanun dekat Malaysia ni, yang mengupah pun akan dikena bunuh juga. Dia akan kena dua-dua. Macam tu. Maksudnya upahan tak sama macam hamba kan? Tak sama. Upahan ni dia akan jadi kes yang lain lah. Dia akan jadi kes lain. Bawa mahkamah, Ustaz. Ya, bawa mahkamah. Bahasa mudah dia sebab bicara ni agak panjang. Dia akan tengok situasi. Kena paksa ke, apa ke. Jadi kalau kita akan tengok, kalau bahasa mudahnya, secara umumnya saya ambil, secara umum, dua-dua akan kena. Dua-dua akan kena. Okey? Tak silap saya kalau campaan tadi sebut, tapi saya coverkan balik. Masa kalau tangan tak ada, tangan kiri dia tak ada, jadi dikepotong tangan yang dia ada. Macam tu. Tangan dia yang ada. Sebab dia macam curi. Okey, sambung lagi. Siapa? 7. Anggota yang dicederakan sama keadaan dengan anggota yang dikisos. Tidak boleh memotong tangan yang sihat dengan tangan yang lumpuh. Tetapi boleh memotong tangan yang lumpuh dengan tangan yang sihat. Okey, ini baru tepat lah. Baru tepat. Ya, contohnya jadi dia potong tangan, tak boleh potong dengan tangan yang sihat dengan tangan yang lumpuh. Tangan dia sihat, lepas tu dia nak ganti tangan yang lumpuh kan. Dia tangan dia kiri dia lumpuh, kan? Dia potong tangan kanan orang tadi tu sihat. Tadi dia kan contoh tadi tangan kanan, si A tadi tangan kanan. Dia potong tangan kanan si B. Okey kan? Tapi tangan kanan dia ni lumpuh. Tak boleh dia kena potong tangan dia yang sihat tadi. Tangan kiri dia. Ya, baru adil. Kiranya samalah dengan orang yang tak ada tangan tu, kan? Ya, lebih kurang. Ya, dia akan tengok tangan dia yang sihat tadi. Macam tu lebih kurang. Lebih kurang tu lah. Alhamdulillah, saya tak lari jauh lah. Okey, lebih kurang gitulah. Okey, nampak tak tu?
Nampak tak? Okey, alhamdulillah. Okey, yang terakhir. 8. Anggota yang dicederakan itu terpotong dengan sendiri. Terputus. Jika Terputus daripada sendi. terputus daripada sendi. Ya. Jika tidak, kisah tidak boleh dijalankan seperti kecederaan hanya berbentuk cala, luka atau terpotong, tidak sampai ke sendi. Ya, ini penting lah. Okay, contoh yang dia luka je tapi tak tercabut lagi. Ada luka sikit je. Tapi kalau tak terputus, belum menjadi qisas. Macam tu. Dan tu dia panggil cedera tu. Kalau cedera ni dia akan benda lain dah. Mungkin akan dia kena hukuman takzir, akan kita akan belajar yang akan datang. Tapi maksudnya tangan dia dah hilang, baru dikira hukum yang lebih tepat. Baru boleh gunakan qisas. Faham tak tu? Kalau cara-cara ni dia hanya kadar dia, tapi nak sanakan qisas potong tu tak boleh. Faham tak tu? Faham. Ya. Tu sekadar yang kita belajar untuk hari ni. Ada soalan? Boleh tak? Ya. Boleh tak? Jelas tak? Jelas. Ya. Jelas. Okey. Kita dah belajar hudud, kita dah belajar qisas. Okey. Cukup sejam. Jadi alhamdulillah kita dah habis bab qisas. Minggu depan kita masuk bab takzir. Okey, sebelum tu tengok ni. Jawab soalan ni Allahu Akbar. Ada yang saya bingung. Soalan dia. Saya baca dulu. Seorang lain baca. Siapa belum baca lagi, Pak An? Huda tak? Huda dah baca, dia bagi jawapan tadi. Dia bagi jawapan. Allah, Huda ni. Saya tahu Ustaz. Ya. Mu'ah belum baca. Mu'ah. Mana Mu'ah? Mu'ah sakit tangan Ustaz. Aduh, ganteng. Tangan Mu'ah bengkok Ustaz. Oh, kenapa Mu'ah? Dia jatuh Ustaz. Allah syafaq. Mu'ah tak bagi tahu saya Ustaz. Adik dia bagi tahu saya. Allah, semoga cepat sembuh Mu'ah. Dia tak boleh main ML Ustaz. Ya, siapa buat rumah? Adik yang membuat Hafiz? Jatuh sendiri tak, jatuh leceh. Oh, jatuh sendiri. Okey. Alhamdulillah. Okey, baca tak apalah. Okey. Baca dulu soalan tu. Soalan, siapakah yang layak memberi maaf kepada pesalah? Okey, nanti jawab soalan pertama. Okey, soalan kedua. Yang kedua, si bapa merotan anaknya, adakah dikenakan kisos? Ya, tengok. Nanti jawab. Okey, yang ketiga. Tiga, Pak Kop memburu bersama rakannya. Tiba-tiba di hutan, Pak Kop telah menembak. Oh, menembak rakan ya. Menembak rakannya tanpa sengaja. Apakah boleh waris rakannya menuntut kisos ataupun diat? Ya. Yang keempat, Pak Mat menampar seorang pelajar sehingga patah gigi. Wow. Abang pelajar telah membalas tindakan tersebut dengan kisos sehingga Pak Mat juga patah gigi. Apakah dikira hukum kisos jika ia berikan hujah, sekiranya tidak berikan pendapat? Ya. Okey, soalan semua jelas Okey, soalan terakhir. Yang kelima, doktor telah tersilap sunatkan pesakit sehingga terpotong kemaluannya. Cari isu ini dan kaji dari perspektif kisos berdasarkan pendapat anda. Ya. Sakit? Ada. Jelas soalan ni? Jelas. Beri. Cari semua tu ada Semua tu ada. Okay. Memetihkan. Okay, nanti jawab saya akan saya tunggu sampai pukul 6 Ustaz, soalan ni saya hantar kat grup ke tak? Ya. Ke screenshot? Ambil gambar Okay. Ambil gambar Screenshot kan? Ya. Siapa nak duduk diam? Okay, ni lah Duduk diam. Okay dah. Okay ni. Last ni saya tunjuk ni Okay, sebelum kita habis ni last Ni jawab soalan ni nanti dah screenshot ambil, boleh share kat grup. Okay, tengok dan jawablah, nanti bagi dekat WhatsApp lah. Okay. Okay, ni last saya nak share yang tadi, yang pasal apa nama, stop sharing. Okay, ni last sebelum penutup. Ustaz nak share apa tadi Ustaz? Ni. Boleh baca kat sini. Ni.
bapa maafkan pembunuh anak. Ini ada cerita dia. Kalau nak buka dia kat sini lah. Bapa Siti Nur Surya memaafkan ni. Okey. Nak lebih tengok apa dia ni kat luar negara ni. Dekat sini ni. Ni. Saya tunjuk sekejap. Dengar tak? Dengar tak? Dengar Ustaz. Saya dengar. Sekejap 2 minit. Dengar ni, semua tengok. Baik Ustaz. Okey. Tak ada suara pun. Kita ulang balik lah. Okey, faham makna? Semua kau tak faham makna bagi tahu ah. Bagi. My son, my nephew, I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. My dear nephew, Trey, I don't blame you for the crime you commit. Dia kata saya tak salahkan kesalahan yang kamu buat jenayah ni. I'm not angry at you for being hard of hurting my son. Saya tak marah anak kamu buat macam-macam sakitkan anak saya. Ya. I'm angry at the devil. Dia marah setan. I blame Ya, dia salahkan setan lah. the devil. Blame apa? Blame. Who misguided you Salahkan. and mislead. Oh, salah. Ni maksudnya dia kata kan, yang telah membuat kamu, yang mengajak kamu, yang menghasut kamu buat jenayah ni. Leading you to do such a horrible crime. I really feel sorry for your parents. They raised you and they want you to be successful. Your success is their success. Your happiness is your happiness, their happiness. Now they have to cry because of your crime that's committed. Forgiveness is the greatest gift or charity in Islam. Ini pesalah tadi tu dia sebut faman ufiyalahu min akhihi. Ini penjelas ni. Dia kata forgiveness is the greatest gift kan. Tu mohon terkejut ni. Okay. I have to pour myself out. Yang lain tu semua terbuang tak? Itu hakim, ini peguam bela dia. Dia ni orang nak tunggu putusan bapak dia nak buat apa. Dia ni serah pada bapak dia lah. Ni tu. Have wronged our family. Peluk pula. Ya Allah. Boleh try apa yang kau? Boleh try. Rusdi, I forgive you. Because forgiveness is the greatest in Islam. Hai Rudi. Ustaz, kalau kenakan hukuman ikut ayah dia Ustaz? Dia terpanggil tadi. Saya lupa tanya kan. Mahkamah dengan ibu bapa waris siapa yang lebih menentukan? Waris yang lebih berhak. Nah, untuk kisah ni adalah waris. Waris yang lebih berhak. Jadi mahkamah ni dia akan tengok waris nak buat apa, tuntutan tu. Kalau ikutkan lelaki ni boleh hukum mandatory lah, bunuh. Itu memang dia dah ngaku. Tapi macam bapak dia macam dia redha. Tu kalau buka dekat IQ, dengar macam mana bapak dia. Kalau nak dengar lebih detail nanti buka dekat IQ ke dia wawancara si ayah ni macam mana tuan boleh memaafkan penjenayah yang telah bunuh anak tuan. Dengar. Kalau dengar ni kat mana Ustaz? Ini kat US. US? Ya, US. Ustaz, lepas tu lelaki tu dia masuk penjara ke dia lepas kan? Dia lepas kan. Tak, dia kena penjara. Tapi tak dihukum membunuh. Ya. Itu yang seingat saya lah. Kalau tak kena baca balik lah. Lepas tu apa yang berlaku. Ustaz cakap dia masuk Islam. Tu tak silap saya. Betul tak betul saya tak pasti. Tu. Gempak Ustaz baca tu. Ya. Tu kalau dengar IQ pernah panggil dia, saya pernah dengar dekat IQ. Bila dengar bapak dia cerita, bila dia dengar tu kan kita tak boleh bayangkan. Kalau kita ada anak, orang bunuh anak kita rasa kalau macam tu lah. Kalau kita saya kata na'udzubillah kan, orang pergi serang mak ayah kita rasa anak bunuh balik betul tak? Ini bayangkan. Macam tu lah. Tak tahu. Lepas tu dah tu orang bukan Islam. Kalau ikutkan agama kan, tak apa bunuh orang kafir ni.
Tapi tengok, na'udzubillah, masya-Allah, hebat lah, apa orang panggil jiwa besar lah. Dengarlah dibuka kat YouTube, macam mana ayah dia luah perasaan. Orang macam respect lah kat sini. Okey? Boleh lah. Dah habis ke video tu tak? Ni video pendek je, nak buka kat YouTube ke, banyak lah. Ni ringkas saja. Okey? Ini ni orang panggil apa, lepas dah habis. Cerita dia panjang. Tapi dia ambil yang cut kat sini lah. Boleh lah? Boleh? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Ustaz. Okay. Wallahualam, tu sekadar yang kita boleh bincang pada tengah hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab ta'zir lah. Tadi kita ada hukum hudud, kita ada hukum qisas. Nanti kita akan tengok pula bagaimana ta'zir ni kerajaan ni boleh pilih. Bukan boleh pilih, macam mana nak menetapkan hukum-hukum tertentu yang tak ada dalam hukum hudud, yang tak ada dalam hukum qisas. Macam mana nak buat? Kita akan tengok situ kan. Contoh kes rogol, kes pelacur, macam mana nak buat? Rasuah, macam mana nak buat? Nanti akan tu datang yang hukum ta'zir. Hukum ta'zir ni minggu depan kita akan belajar, tak ada dalam hukum hudud, tak ada dalam hukum qisas. Kerajaan perlu menetapkan. Tu insya-Allah, insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, buat latihan tu sebelum pukul 6 sila hantar. Boleh ya? Boleh tak? Okey. Ada soalan lagi? Yang terakhir, tak ada soalan? Tak ada, Ustaz. Okey, insya-Allah. Allah. Ya. Kisah ni dia sekali dengan contoh kalau bunuh kan? Ya. Dia bunuh tusuk, kira kena bunuh tusuk sekali lah. Apa dia? Tusuk? Ke pancung lah. Kalau contoh dia tusuk banyak kali sampai mati kan, anak tu lepas tu bapak dia tuntut kematian, kira kena bunuh balik, kena tusuk lah. Saya pernah baca ni, silap saya kita tak boleh nak buat dengan zalim lah. Misal kata kalau dia dah sekali kita bunuh dengan pancung macam tu lah. Macam tu, dia tak boleh kita nak menzalimi. Sebab misal kata dalam perang Nabi sebut, kalau kita orang tu dah macam kisah apa tu Nabi punya bapa Sayyidina Hamzah tu kan, bapa dia orang kata dicorek jantung dan sebagainya kan. Kena dengan Hindun tak? Hindun tu, tapi tak ada nak sampai pancung dia. Dan nak kena balas balik. Tu dia punya ada benda yang perlu dilihat. Maksudnya agama Islam ni yang kita belajar dulu kan, adakah boleh mencederakan orang sampai bunuh lebih-lebih? Kau tembak sekali, tembak mesin gun tu boleh ke tak boleh? Ya. Jadi dia tembak tu dah mati dah. Macam tu. Kita tak boleh nak seksa mayat tu sampai berkali-kali. Macam tu lah. Sebab tu dalam Islam pancung tu. Dia tak ada seksa macam kita belajar dulu kan. Mati guna elektrik, bunuh letak dalam dalam air, macam barat buat. Kan kalau tak kursi tu pernah tengok orang mati kena elektrik tu. Semua tak boleh. Ada yang bagi cucuk racun pun tak boleh. Islam pancung tu. Macam tu lah. Boleh? Kira lah? Okey, boleh. Macam tu. Itu maksud dia. Jadi benda ni kita tak boleh balas dengan lebih dahsyat. Kalau dalam bunuh tu Nabi sebut iza qataltum fa ahsinu qitlah. Jika kamu nak bunuh tu kena ada ihsan juga. Tak boleh nak bunuh kita bunuh ikut dan kita. Semuanya ada metodologi, ada cara. Sebab tu dalam sembelih kan, fa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Itu kama qala Nabi. Jika kamu nak sembelih mesti ada ihsan. Sebab tu dalam hadis ni Nabi ceritakan, Nabi terangkan dalam bab bunuh, bab sembelih semua kena ada ihsan. Gitu maksud dia. Tapi hukuman tak laksana, tapi dengan cara yang ihsan. Pancung terus. Boleh? Boleh Kirol? Boleh. Okey, wallahu alam. Jelaskan kalau saya salah boleh tegur-tegur saya insya-Allah. Boleh ya? InsyaAllah. Wallahu alam. Terima kasih. Moga-moga kita dapat manfaat, kita dapat ilmu, dan paling penting kita dapat celik situasi-situasi yang berlaku di negara kita, yang luar negara. Dan paling penting kamu seorang pelajar ni kamu boleh tahu apa hukum yang betul. Bagaimana kerajaan nak melaksanakan hukum, dan kamu tahu perjalanan-perjalanan hukum. Nanti kamu seorang pelajar, nanti kalau kawan-kawan tanya, mak ayah tanya apa yang kamu belajar Quran Sunnah Syariah, ini kita nak terangkan, ini kita nak dedahkan kepada masyarakat. Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, buka gambar sikit, angkat page saya dah ambil gambar.
Tuh. Kejap je. Allahu Akbar. Nak angkat P. Ni tu. Cepat. Kejap. Kenangan. Nanti kan saya tak ada dah. Baru tak ada gambar ni. Tu. Tak nak cakap macam tu. Tak nak. No. Kita manusia. Cak Mas tangan bengkak. Tengok sikit Mas tangan bengkak. Saya main gambar ni. Cepat. Tengok Mas tangan bengkak tu tengok. Okey je. Okey. Okey, mana lain? Mana? Haziq mana? Syaki. Syaki, cepat Syaki. Muka orang tidur lagi. Habis uduk tu. Syaki. Mandi belum Syaki? Syaki mandi belum Syaki? Faris lama habis tu. Allahu Akbar. Okey, bismillah. Wahid, isnani, salasa. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, boleh gerak. Terima kasih Zat. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih Zat. Okey, selamat. Terima kasih Zat. Okey, selamat. Okey. Zat, kita diri dulu Zat. Okey, baik. Jaga diri baik. Assalamualaikum.